A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil kesempatan ni untuk rekod dan upload beberapa tips dalam rawatan Islam. Banyak persoalan yang sering diajukan kepada saya dan juga diajukan kepada para perawat lain. Kenapa saya diganggu jin? Okey, kenapa saya terkena serangan sihir? Okey, kenapa saya yang menjadi pilihan untuk diganggu jin, sedangkan dalam keluarga saya ada 5 orang adik-beradik, yang lagi 4 orang adik-adik saya tak ada pun kena gangguan jin. Okey, ini antara persoalan yang agak sukar untuk saya jawab, kerana ada terlalu banyak sebab kenapa jin mengganggu kita. Malah lebih yang bagi pesakit, dia semakin dia rasa bingung apabila dia tergolong dalam golongan-golongan yang saya boleh katakan taat dalam perintah agama. Bagi pesakit yang memang dia sentiasa menjaga solat, dia sentiasa menjaga zikir, dia menjaga ibadah-ibadah sunnah, so menjadi satu persoalan bagi dia, kenapa dia masih diganggu jin, kenapa jin ganggu saya dan sebagainya. Okay, actually sebenarnya ada banyak sebab kenapa jin mengganggu kita. Okay, so yang pertama sekali, jin jatuh cinta kepada manusia. Okay, dia sama juga yang berlaku pada manusia. Ada masa dan ketika yang tiba-tiba bila kita terpandang seseorang, kita jatuh cinta pada dia. Macam kita kata cinta pandang pertama, orang kata. Bila seorang lelaki tiba-tiba nampak satu wanita dan dia rasa tertarik. So bila dia rasa tertarik, dia akan cuba untuk mendekati pesakit tu, mendekati wanita tu. Begitu juga dengan golongan jin. Bila dia tertarik dengan seseorang pesakit, maka dia akan cuba mendekati. So bila dia cuba untuk mendekati pesakit, maka dia akan cuba menghalang jika ada orang lain yang cuba nak rapat dengan pesakit tu. Okey, misalnya andai kata pesakit tu wanita dan tiba-tiba ada jin yang lelaki suka kepada wanita tersebut, maka jin tadi akan berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut. Jika wanita itu telah berkahwin, maka jin tadi dia akan cuba untuk merosakkan hubungan antara suami dan isteri. Okey, jika pesakit tu belum berkahwin pula, jin tadi akan cuba menggagalkan hubungan-hubungan yang menuju ke arah perkahwinan. Jika dah bertunang, dia mula akan cuba merosakkan hubungan-hubungan dengan tunangnya. Mula akan ada perasaan yang tiba-tiba hilang rasa kasih dan cinta kepada si tunang, hilang rasa kasih dan cinta kepada si suami. Okey, itulah yang kita panggil sebagai jin asyik, jin yang suka kepada jatuh cinta kepada manusia. Punca gangguan jin yang kedua yang agak banyak dalam masyarakat Melayu kita adalah jin keturunan, jin nasab, ataupun yang lebih kita kenali sebagai saka. Kebanyakan daripada kita tidak kenal secara keseluruhan keturunan kita. Sebab bila kita sebut pasal jin saka, dia tak semestinya daripada ayah kita ataupun ibu kita ataupun atuk kita, nenek kita. Mungkin yang di belakang-belakang lagi, yang lebih lama lagi. Bila saya menyebut pasal jin saka, kebanyakan pesakit juga selalu memberi jawapan, "Ustaz, dalam keluarga saya tak ada saka," kata Ustaz. Lagipun dalam keluarga saya memang kita orang alim, Tok Imam, Ustaz, Tok Bilal. So mungkin pada lapis yang kita kenal, ayah kita, ibu kita, nenek kita, atuk kita, dia orang tak ada terkait, tak ada masalah dengan gangguan-gangguan jin saka. Mungkin keturunan-keturunan yang lebih lama lagi. Saya selalu mempersoalkan, saya selalu bagi satu ujian kepada pesakit. Misalnya macam ni. Okey, nama saya Kamarul Azli bin Kamalul Arifin.
Kamalul Arifin bin Abdullah bin, oh saya tidak kenal tok yang saya. Tok yang saya Abdullah bin Si Fulan bin yang belakang lagi kita tak kenal keturunan-keturunan kita yang semakin jauh. Mungkin masalah gangguan jin saka ni bermula dengan keturunan-keturunan kita yang lebih lama, lebih lampau lagi. So kebanyakan kes jin-jin saka ni dia boleh langkau-langkau keturunan. Dia akan cuba memilih mana-mana keturunan waris-waris yang sesuai dengan dia. So secara umumnya kita mungkin terdedah dengan kemungkinan kebarangkalian adanya jin-jin saka yang keturunan-keturunan kita yang dah lama-lama yang mungkin kita pun tak tahu. Okey. Punca gangguan jin yang seterusnya adalah akibat dengki, iri hati. Ini yang agak banyak berlaku dalam masyarakat kita, akibat dengki dan iri hati, akibat dendam. Okey, disebabkan rasa dendam maka dia cuba untuk menyihir partner dia, dengki. Kadang-kadang banyak juga berlaku bila orang meniaga dah menjadi satu lumrah pula kehidupan bagi orang meniaga ni terkena serangan-serangan sihir. Okey, kita orang Melayu kita ni agak susah untuk bersaing secara sihat. Kalau ada 2-3 kedai yang buka rapat-rapat dan dalam 2-3 kedai tu ada satu kedai yang lebih menarik tumpuan orang ramai, maka kedai tu terdedah kepada ancaman-ancaman terkena serangan sihir. Okey, ada juga berlaku sihir akibat daripada penceraian selepas dia bercerai, maka akibat rasa dendam dan marah maka menyihir bekas pasangan. Ada juga berlaku sihir akibat yang untuk menghalang jodoh. Mungkin sejarah silamnya dia pernah memutuskan ikatan pertunangan, maka disebabkan rasa kecewa dan marah pertunangan yang telah dibatalkan ni, satu pihak telah menyihir pihak yang lagi satu sehingga tidak boleh untuk bertemu jodoh lagi. Okey, so dalam bab sihir ni pecahan dia agak banyak, ada banyak jenis-jenis sihir yang dibincangkan oleh para guru-guru dan juga ulama. Yang tu nanti kita akan masuk ke dalam topik-topik yang lain. Okey, punca gangguan jin juga boleh berlaku akibat kebodohan dan kelalaian manusia. Okey, kadang-kala manusia ni dia terlampau marah. Apabila kita terlampau marah yang terlalu memuncak, ia membuka pintu kepada masuknya jin ke dalam tubuh badan kita akibat terlampau stres. Okey, terlampau stres mungkin berpunca dengan tekanan daripada kerja. Tekanan daripada kerja tu dia merasa stres dan tertekan, dan ia juga membuka kepada pintu gangguan jin, lalu menambahkan lagi tekanan-tekanan yang di dalam diri pesakit. Okey, akibat terlampau takut dan juga syahwat ni juga berlaku gangguan jin. Okey, punca gangguan jin yang seterusnya adalah kezaliman manusia kepada jin tu sendiri yang kadang-kala berlaku tanpa kita sedar. Misalnya kita mencurah air panas ke dalam sinki, kita membuang air kecil di dalam hutan, membuang di dalam lubang-lubang ataupun di pohon-pohon pokok ataupun di busut-busut. Okey, sebaliknya apabila kita nak saya selalu pesan kepada kaum ibu, kalau nak basuh pinggan yang mungkin kita rasa nak cuci sinki kita dengan air panas, jangan terus siram macam tu saja. Okey, kalau nak curahkan air panas tu, sebelum curahkan air panas tu, baca dulu doa perlindungan. Misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun boleh juga lanjutkan dengan bacaan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian barulah curahkan air panas ke dalam sinki. Begitu juga kalau kata ada nak membuang sampah ataupun membuang air kecil ataupun membuang air besar di dalam hutan ke apa ke, jangan terus membuang air kecil macam tu aja. Baca dulu doa-doa perlindungan. Okey,
sebelum kita nak buang ke apa ke, jangan terus main campak je. Sebab mungkin secara kita tak sedar, lubang-lubang tadi pada pohon-pohon perdu tadi ataupun pada busuk-busuk tadi sebenarnya adalah rumah-rumah ataupun tapak-tapak kediaman jin. Sebab kita memang tak nampak. Okey. Yang seterusnya, jin juga boleh mengganggu manusia akibat sikap manusia yang takabur, terlampau bongkak, sombong, angkuh. Ada juga beberapa kes yang bila dia masuk camping, masuk hutan, dia rasa takbur. Kat mana dalam hutan ni ada jin, ada pocong ke apa ke, aku nak jumpa seko-seko. Kadang-kadang kata-kata macam ni dia akan membuatkan jin rasa marah dan lalu nak menguji, nak tengok setara mana kita ni tak takut pada dia. Ini adalah sikap manusia kita sendiri. So sepatutnya apabila kita masuk dalam hutan dan sebagainya, kita menghormati makhluk-makhluk dan hidupan yang di dalam hutan itu, dan juga kita juga kena menjaga adab dan tata susila kita. Ini juga banyak berlaku di dalam asrama-asrama, yang berlaku histeria di asrama-asrama. Bila kita cuba selidik dan mengkaji kenapa ianya berlaku, ada beberapa kes yang akibat sikap para pelajar yang membuang kotoran sampah merata-rata, membuang tuala wanita merata-rata. Ini yang menyebabkan jin yang jadi marah. Punca gangguan jin yang seterusnya adalah akibat ain. Ain ini merupakan satu perbahasan yang panjang. Boleh rujuk kepada video saya yang mungkin 2 hari lepas. Saya ada menjelaskan tentang ciri-ciri ain. Ain ini merupakan satu penyakit yang tertimpa kepada manusia akibat pandangan mata. Sama ada pandangan mata tu akibat rasa dengki ataupun pandangan mata yang terlalu memuji. So ain ini boleh jadi dua. Satu, pandangan mata yang penuh hasad dan dengki, yang bila dia tengok, dia ada rasa hasad supaya nikmat orang yang dia tengok tu hilang daripada orang tersebut. Contohnya, ada sahabat kita, dia pakai kereta baru. Kemudian ada si fulan ni, bila dia tengok sahabat A ni memakai kereta yang baru, dia ada rasa iri hati dan geram dan dengki. Kalau boleh dia nak kereta tu rosak. Dan jika cukup kuat hasad dan tatapan ain dia, kereta tadi tiba-tiba aksiden, kemalangan. So itu mungkin berlaku akibat pandangan hasad yang dengki. Penyakit ain juga boleh berlaku akibat pujian-pujian yang melampau. Contohnya banyak berlaku kepada baby-baby, anak-anak kecil. Menjadi lumrah kita, bila kita tengok baby, semua orang akan rasa seronok, kagum. Oh, comelnya baby ni, gebunya baby ni, bam-bamnya baby ni. Sedangkan segala kecomelan, gebu dan sebagainya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila terlampau memuji sehingga lupa bahawa nikmat kelebihan tersebut adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin menyebabkan baby tadi jatuh sakit, menangis malam, demam tak kebah-kebah, tiba-tiba sakit dan sebagainya. So kita kena ingat segala macam baby tadi comel dan sebagainya itu adalah anugerah daripada Allah. So sepatutnya kita kenalah bersyukur, panjatkan segala kesyukuran, segala pujian kepada Allah. Subhanallah, anak engkau ni comelnya. Masya Allah, tabarakallah, anak engkau ni gebunya. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahu Akbar, anak engkau sangat-sangat comel. Hati-hati dengan kata-kata kita. Ia boleh menyebabkan jatuhnya sakit kepada orang yang kita pandang jika kita ada hasad dan juga puji-pujian yang melampau. Punca gangguan jin yang seterusnya adalah ibadah yang menyelisih sunnah. So selalu saya ingatkan, kita berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah dan juga ijma' ulama'. So hati-hati dalam ibadah-ibadah yang banyak disebarkan di dalam grup-grup WhatsApp, dalam grup Facebook dan sebagainya.
kita cuba selidik dulu dari mana asal usul amalan-amalan tersebut. Kita takut ianya menjadi satu bid'ah yang mana Rasulullah tak ada buat, para sahabat tak ada buat, para tabi'in tak ada buat. So sebaliknya kita cuba selidik dahulu sebarang perkongsian ilmu yang dalam grup WhatsApp biasanya. Cuba selidik adakah ianya sunnah, adakah ianya diamalkan oleh sahabat, ataupun adakah ianya diamalkan oleh para guru-guru yang ataupun yang kita boleh katakan ulama-ulama yang muktabar. Okey, so hati-hati dalam mengamalkan apa yang disebarkan di dalam grup WhatsApp. Walaupun pada asalnya nampak macam nak benda baik, tapi kadang-kala benda itu sebenarnya menjadi satu bid'ah yang boleh merosakkan kita. Okey. Punca gangguan jin yang seterusnya adalah ritual pengisian ilmu hitam. Ini yang memang banyak berlakulah. Nak jadi kebal, okey, nak membuka mata batin, nak boleh pukul jarak jauh dan sebagainya, tidak lut bila dihiris dengan pisau. So ini semuanya adalah ilmu-ilmu yang tidak ada rujukannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Okey, so ataupun ilmu hitam juga yang memang bagi tukang sihir itu sendirilah. Tukang sihir itu sendiri yang dia berhajatkan supaya ada jin dan syaitan yang menjadi khadam dan khidmat dia. Okey, dalam kitab-kitab banyak memperjelaskan banyak kes tukang-tukang sihir ini dia melakukan kesyirikan dengan menghina ayat-ayat Al-Quran. Ada yang memijak-mijak mijak kitab Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Ada juga kes-kes yang si tukang-tukang sihir ini menulis ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan darah-darah haid. Okey, banyak lagi lah. Okey. Punca gangguan jin yang seterusnya juga adalah akibat kemahuan jin itu sendiri. Okey, ada jin-jin yang memang dia sifat dia nakal, jahat, nak ganggu orang pun ada juga. Tapi agak jaranglah berlaku. Okey. Ia sama macam kita juga. Macam kita tahu ada golongan-golongan yang kita katakan golongan-golongan samsing ataupun mafia ni, kongsi gelap misalnya. Bila kita dia lalu ke apa ke, dengan tiba-tiba saja dia nak tembak orang, dengan tiba-tiba saja dia nak pukul orang dan sebagainya. So ini juga berlaku di alam jin. Ada jin-jin yang samsing, ada jin-jin yang nakal, ada jin-jin yang memang dia suka mencari perbalahan dan melakukan kerosakan. Okey. Faktor yang seterusnya yang saya boleh katakan yang terakhir adalah akibat sering ke dukun. Okey. Ada pesakit-pesakit ni dia terlalu percaya kepada dukun-dukun dan tok bomoh sebab kebanyakan kaedah-kaedah rawatan yang sering kaedah rawatan yang bomoh ataupun dukun buat ni sering nampak hebat. Okey, kebanyakan bomoh-bomoh ataupun dukun-dukun ni dia boleh tangkap jin, masukkan dalam botol, dia boleh bagi tahu pada pesakit ada berapa ekor jin yang mengganggu. Jin ni bertenggek di kepala, jin ni bertenggek di bahu, sebab tu rasa lenguh bahu dan sebagainya. So kadang-kadang perbuatan ni sebenarnya menambah cerita ni menjadi satu benda yang masyarakat kita seronok nak dengar. Okey, so berbanding pula kalau dia pergi berubat dengan perawat-perawat, ustaz-ustaz perawat Islam, kebanyakan perawat dia hanya membacakan Al-Quran sahaja tanpa memberitahu kepada pesakit ada jin berapa ekor, jin yang besar ke kecil ke apa ke. So tak ada apa kehebatan yang pesakit ni nampak kepada perawat-perawat. So akibat sering ke dukun, kadang-kala dukun ni sendiri, tok bomoh ni sendiri, dia akan tambah jin kepada badan pesakit sebab dia nak pesakit ni datang lagi minggu depan. Nanti dia akan mula membuat cerita bahawa sihir ini semakin kuat, ada orang tambah sihir ni, maka perlu buat rawatan ulangan lagi untuk lawan lagi dengan jin ni. So macam-macam lah tipu helah daripada tok dukun dengan tok bomoh ni. Okey, insya-Allah ini sebagai ringkas
perkongsian pada hari ini, apa yang menjadi punca kepada gangguan-gangguan jin. So semoga apa yang saya kongsikan ni bermanfaat untuk semua orang. Share dan sebar-sebarkan. Saya juga mohon untuk bantu untuk subscribe dan like channel YouTube saya. So sehingga kita berjumpa lagi di waktu akan datang, di waktu lain untuk topik-topik yang lain. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.